Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Alhamdulillah, mu'takifin, mu'takifat yang saya hormati dan kasihi sekalian, takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kepada Allah yang Dia bukakan hati-hati kita, yang Dia gerakkan hati kita supaya puasa nak buat ibadat, puasa nak tunaikan amalan soleh, puasa nak mengabdikan diri kepada Allah. Kerana nikmat yang Tuhan beri ni bukanlah semua manusia dapat dan boleh nikmat ni. Kita orang Islam yang dari dunia lah ni 1,800 juta ataupun 2,000 juta mengikut setengah-setengah nuingan hak bilih. Daripada manusia semua 1,000 juta, Allah Ta'ala pilih 2,000 juta jadi hamba Allah yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4,000 lagi tu, 4,000 juta lagi masih lagi tak kenal Allah, masih lagi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2,000 juta ni pula ada pula yang fasiqun, yang zalimun, yang mujrimun. Ramadan nak habis dah, ada setengah daripada kalangan umat Islam yang tak mari masjid semalam tak mari juga tarawih. Ramadan nak pergi 2 hari dah. Ramai lagi daripada pemuda-pemudi yang 27 Ramadan hari ini dah Quran mungkin tak buka selahbuk lagi. Ramai pula daripada muslimin, muslimat yang Ramadan malaikat duk panggil tiap-tiap malam, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir. Orang duk cari kebaikan, cepat-cepatlah Ramadan nak pergi dah. Orang duk cari kejahatan, berhenti boleh dah. Bila lagi nak berhenti daripada maksiat kalau tak berhenti boleh Ramadan ni? Tapi ramai lagi duk gomor dengan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Alhamdulillah, mu'takifin, mu'takifat yang saya hormati dan kasihi. Ini satu nikmat yang perlu dan wajib kita bersyukur. Yang wajib kita terima kasih. Tuhan pilih daripada ramai-ramai orang nara mungkin 700-800 ribu rakyat nara. Berapa cokoh sahaja di masjid Allah. Kalau kira persen mungkin 20% tinggi cekak dah. Daripada 800 ribu, siapa kedok hak iktikaf, siapa 100 ribu ataupun 200 ribu, mungkin saya kata tak siapa. Maka bersyukur sekali lagi kepada nikmat kerana kita tidak mampu, wahai hamba Allah, wahai muslimin muslimat, kita tak mampu nak tunaikan kewajipan sebagai hamba Allah melainkan dengan pertolongannya. Sebab itulah Nabi SAW sentiasa berdoa dalam doa ma'thur dia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolongkanlah aku, bantukanlah aku. Kauพระองค์โปรดช่วยเหลือฉัน. Tolong ke apa? Ala zikrika. ช่วยให้ฉันได้ซิกิรลำลึกถึงพระองค์ด้วยเถิด. Ingat Tuhan. Nak zikir tu kena dia juga tolong kita ingat dia. Wa syukrika, dan tolong nak bersyukur kepada nikmat dia. Nak syukur dah. Nak terima kasih dah, kena dia juga tolong kita wasok terima kasih dia. Wa husni ibadatik, dan untuk memperelokkan amalan, untuk mencomelkan ibadah. Sebab Allah Ta'ala firman dalam suratul Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Yang nak cubakan kita daripada siapa? Daripada kita yang paling comel, yang paling elok amalannya. Tuhan tidak guna dengan kalimah aksaru, tidak. Bukan banyak, bukan pariman, tapi dikonapap. Ahsan. Semaya daripada siapa ke hamba dia yang paling khusyuknya. Nah, siam daripada hambanya yang manakah? Yang paling takwa dalam siamnya. Qiyam tarawih daripada hamba dia yang manakah? Yang paling imanan wahtisaba. Tuhan ni ilai, Tuhan tengok tu di kunapap. Nah, tengok di kecantikan, keelokan ibadah. Nah, sebab itu apabila Nabi nampak salah seorang sahabat mari masuk masjid. Nah, mari pak, Allahu akbar, rukuk, tidak ada tamak ninah. Lepas tu sujud supaya dengan air patut padi. Maka Nabi kata ini bukan semaya. Irji fa salli fa innaka lam tusalli, Nabi kata. Hei lelaki, mu semaya semula. Saat ni mu dak semaya lagi. Dak semaya lagi. Karena kamu belum tunai lagi. Rukun-rukun solah, adab-adab solah, syarat-syarat solah. Bukan sekadar nak wisudah 4 rakaat, tapi penuh dengan tamakninah, penuh dengan khusyuk dan tawaduk dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah daripada satu tujuan ataupun satu hadaf, satu matlamat yang kita sentiasa duk mari masjid, duk mari dengar mengajar ceramah untuk nak memperbaiki ibadat kita biadi ahsanu amalah. Wahai muslimin, musliman, mu'takifin, mu'takifat yang saya hormati sekalian, cubalah kita renungkan satu ayat yang dibaca oleh imam tadi dari semaya subuh. Itu imam baca surah Al-Sajdah rakaat pertama lepas pada Al-Fatihah, dan surah Al-Insan pada rakaat kedua lepas pada Al-Fatihah. Cuba kita renung dan tadabbur satu ayat Al-Quranul Karim. Kerana bulan ni bulan Al-Quran, maka kita fokus ceramah kuliah subuh ke apa, kita lebih digalak supaya ambil daripada ayat Al-Quranul Karim munasabah dengan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ayat yang dibaca oleh tu imam dari surah Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ayat sebelum satu lagi, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ayat sifat-sifat orang yang beriman, orang yang muttaqin, orang ahli syurga. Wa yut'imuna at-ta'am, dan mereka memberi makan. Yut'imun, wi makan. At-ta'am, makanan. Di Mekah dia wi roti, wi nasi, wi apa ni, gandum. Kita di Nara wi beras, wi lauk-lauk. Yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, dalam keadaan dia sayang, dia nak dan dia berhajat kepada makan ni, dia juga hulurkan makan ni kepada saudaranya. Ni sifat orang beriman hak mula-mula. Muttaqin hak mula-mula, yut'imuna at-ta'am, wi makan ni, hulurkan makanan. Kalau kita tengok klip hak Suria, hak Syria, hak Palestin, budak-budak ya. 7-8 tahun pak dia ada roti sutih. Ya dak makan sore bagi sang dia hak ni sekeping cobek roti sutih sebab tak ada makan ni. Ada orang tamat sutih kahwin ni bagi ruang dengan sang dia. Masya-Allah. Teringat kita kepada gambaran sahabat radhiyallahu anhum dalam satu peperangan yang mana 7-8 orang duk dahaga air. 7-8 orang sahabat duk dahaga air. Sebab kena tikai, hak ni kena panah, hak ni kena ditekak, hak ni kena ditangan. Seberah, ya sebing dah. Mari salah seorang kawan dia mari holok air ke hak ni, hak mula-mula. Holok air hak ni tengok nak makan dah, duk mulut dah.
nampak saudara dia duk ngak air lapar. Kata gi wari hak tu dulu tu hak tu berhajat pada aku lagi tu. Gi pula. Yang kedua pun supa juga dah nak suak dalam mulut dia. Dengar pula yang ketiga duk adu lapar airnya, dahaganya. Gi dululah gi dulu. Dia ada besok ada aku lagi tu. Begitulah sampai 7 orang sahabat yang dak jong nak suak mulut nak suak air dalam mulut dia sedangkan duk mulut dah. Kerana dia lebih mengutamakan saudaranya di atas dirinya sendiri. Tapi itu sepuji sahabat dalam ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka itu sahabat. Sifat sahabat dia isar, memberi keutamaanให้ความสำคัญกับผู้อื่นก่อนตัวเอง lebih nak tunaikan hajat saudara sebelum hajat sendirinya. Satu lagi gambaran sahabat yang mana ada tetamu mari di rumahnya. Tetamu mari jalan rumah dia. Maka sebagai tuan rumah nak tunaikan apa yang Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia muliakan tetamunya. Maka nak klik rumah bawa tetamu, tanya masuk dapur, hai isteriku, ada gapo rati makin ni kok nak jamu kok tetamu kita ni. Jawabnya isterinya, abang ada gapo malaikat ada sikit ya untuk anak-anak 2-3 orang anak padailah. Untuk kita dua dah ni tak ada dah makin ni. Maka jawabnya, abang kalau gitu bagi anak-anak ulik tidur lah. Ulik tidur kerana makin ni kita sedia aku tetamu lah. Dia binding lapar dah. Anak pula, apalah bagi tidur ulik-ulik dia untuk nak makin ni hak padai sore ruang makan ni untuk tetamunya. Ulik tidur ke apa makan. Akak makan ni mari. Akak makan ni untuk sore ya padai. Ada habislah cari dalam peti sejuk kalau mau kita kak. Cari dah dalam dapur, bawa saji tak ada dah. Ada semakuk tu ya. Maka dia memapuhkan pelita, katukkan liling. Takut ke apa? Takut kalau cerah tetamu dia nampak dia tuan rumah tak makan, tak gamak nak makan sebab makan ni ada setinggi itu ya. Kalau roti pun suti itu ya. Jong mapuh liling, mapuh pelita dan wak ta supaya makan, wak supaya mamuh. Nak wei setetamu tu pehel kata dia makan juga sekali dengan apa ni? Sekali dengan tetamu. Tuan rumah makan sekali juga. Sedangkan dia tak makan walaupun semulut pun. Ini ithar as-sahabah yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Mungkin gambaran ini kau tak ada dan susah dicari dalam masyarakat kita yang penuh dengan perlombaan. Tempat tu akan kengkan. เต็มไปด้วยการชิงดีชิงเด่น jangan benda yang kecil besar, benda besar pun ambil benda kecil sampai besar kita yang berlomba-lomba dan buruk. Sebab itulah di hari 27 Ramadan yang mulia saya cuba menyerukan kita umat Islam, mu'takifin mu'takifat, terutamanya cuba kita ada sifat macam ni dalam kita bergaul dengan saudara kita. Misalnya kita pergi makan sahur kau, makan buka puasa kau, saudara kita tak ada lagi. Dia dulu kan pertama misalnya berapa cukup ya. Siapa daripada kita nak ambil perangai sahabat, nak ambil sifat ahli syurga, nak guna dalam hidupnya. Memang benda ni kena guna satu tarbiyah, satu pendidikan lah. Kena fukfun, tak jadi sekaligus. Tapi kita rasa kalau kita ajar, kalau kita sentiasa bukakan hati kita hidup situ, insya-Allah kita akan dirahmat oleh Allah, dan itu salah satu daripada sifat ahli syurga Allah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan. Wi kau orang miskin. Cekak dah, nak saya cekak dah. Baju ni baru ni.
Bukan ambil baju hak lebih-lebih hak nak tohok dah pakai 2-3 tahun dah. Nak wipio baju ni weh. Buruk dah weh. Bau ingat tu kau buruk bukan. Dia kena ingat tu kau buka kotak baru-baru. Allah baju baru ni kain sarung baru ni. Bau weh plastik baru ni. Hak tu ala hubbihi. Saya nak tapi juga. Memang ini sedekah yang paling afdal daripada sedekah yang kita tak sedah. Nanti nak tahu ya. Tapi nak tahu saja ikut orang itu. Benda yang kita rasa tak sedah, baru adanya perasaan nak dan mikir orang itu orang ni. Tidak. Dalam ayat mari tafsirkan lagi auzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Dan jangan kamu hidup cari benda yang khabis, benda yang kamu tak sedar, tak molek dah. Kalau gula pun nak basi dah, lauk nak punah dah. Baru mu fikir, nak yating ada tu dah. Bulan ni basi dah ni, lebih dah ni. Kita pergi anak yating. Ingat akhir-akhir kau anak yating. InsyaAllah. Bulan nak basi dah, baru mikir anak yating. Baru tu, Ustaz, anak yating dah apa orang? Ada bulan lebih nak bagi sikit ni. Dah, bukan. Biarkan dia orang yang mula-mula siapa hidangnya kita. Ataupun biar anak yatim orang yang siapa yang kita bagi mula-mula lepas masuk nasi sup ke apa, apa dia dulu. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim. Tuhan tanya, Muhammad mu tak tengok ke orang dustakan agama, iaitu mereka yang biarkan anak yatim. Semaya dah, zakat dah, haji dah, umrah 4-5 kali dah. Anak yatim tepi rumah duk lapar, tak ada cara. Masuk dalam orang dusta agama Nabi raya. Tuhan raya. Insya-Allah. Islam kita ya bukan agama biasa peribadi, tak apa dah. Kita kenyai dah. Anak-anak kenyai belaka dah lah miskin tepi rumah anak yatim ikut iyalah. Bukan anak kita sekali. Tidak. Dalam surah yang Allah Ta'ala tanya pula royak apa ni, tanya ashabus saqar, orang masuk neraka saqar, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Apa kau mu atus neraka saqar ni apa? Ahli syurga tanya ahli neraka saqar, apa ya atus ki ke apa? Mula-mula kami tak semaya. Kedi yang kedua kami tak wi makan ke orang miskin. Kena kedi neraka juga. Masya-Allah. Allahu akbar muslimin, muslimat yang saya hormati sekalian. Puasa boleh mengajarkan kita bersimpati. Pendekที่สอนให้เรารู้สึกมีความอบอ้อมอารีเห็นใจแก่ผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา Allah susah dia lama dah weh, setahun dah dia. Susah. Kita alhamdulillah kenyai. Sebab itulah antara satu apa ni tekan ni ataupun satu galak kita kita hala bantuan kepada saudara di Palestin, saudara kita di Suria gapo tu sebab kita puasa kita puasa lapar weh luk. Makan ni ada padahal duit ada nak beli. Tapi tak boleh makan. 12 jam, 13 jam. Puasa demo tu 3 tahun dah saudara di Suria, wahai muslimin. 4 tahun dah, masuk tahun ke-4 dah dizalim. Siapa kena makan kucing, makan gapo, makan sapah setengah-setengah. Allahu akbar. Yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman, anak yatim wa asira. Allah Islam ni. We makan ni kepada tawanan perai, celai. Orang bukan Islam tu. Orang luar pada pagar Islam, asira. Orang Islam tak boleh kita nak tawar dia. Ya kalimah syahadah dah. Tawar ni apabila kita berjihad dengan kafir, maka kita ambil apabila ada Allah, kita tawankan tentera dia, tahan dia gapo ajar Allah, kita ambil jadi celai. Itu yang berlaku zaman Nabi SAW. Lepas tu fikir ambil lah duduk di khalifah, duduk di ketua lah, nak buat gerana dengan celai saat ni. Nak thai, tua boleh, ada Nabi pesa, wi tebusan. Panggil
nak thai tua kan ni 1000 dinar ya. Ada kala Nabi thai tua dengan cara mengajar. Tengok. Nabi nak wisha, nak apa ni, nak kang seksa boleh ambil. Kalau nak ambil duit dah lama habis 1000 dinar. Hajar misalnya Aidang. Mung nak jadi merdeka boleh. Nak lepas. Tapi syarat mu kena mengajar anak-anak orang Islam 10 orang we pandai baca, pandai nulis. Tengok ni. Nabi seorang pemimpin. Tak ada fikir nak bunuh semacam dah. Tak ada fikir nak we jadi nak mati semua dah. We boleh faedah kepada umat Islam. Ada 10 orang, ngajar 10 orang, sore-sore ajar 10 orang. 10 orang tahun ni boleh 100 orang dah. Pelajar Islam boleh timur orang yang pandai baca nulis. Asira, tawanan perih. Ada. Lepas tu selalu satu daripada perkamaran yang berlaku pada zaman Nabi. Salah seorang tahun ni perih. Nabi tamat di tiang masjid. Ni bahas semula pula lah. Mai kecek semula pula. Apakah hukum orang kafir masuk masjid? Sebab Nabi tamat kahwin ni kafir, dalam masjid. Semula tu tak ada nak kecek hari ni, kena majlis lain pula. Khilaf ulama boleh tak boleh orang kafir masuk masjid. Baik, kalau nak ayatnya Nabi tawar ikat tawar ni di salah satu tiang masjid Nabi SAW. Tiang masjid Nabi bukan bersemi apa kita dak. Tiang batai tamak mudah-mudah ya. Ada apa pokok di masjid Nabi. Dah kalau kira pamun kha tu siapa kedok 10,000 kok. Sebab hak tak ada kena beli belaka batai tamak. Alat atas pun sutuh dia atas dia ambil pelpuah tamak tu dong itu mudah-mudah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mimpi kata di Malam Isra Mi'raj dia sujud di atas seluk. Betul dengan malam 21. 21 Ramadan. Salah satu tahun 21 Ramadan. Nabi semaya subuh dan dapati kata ada seluk lekat di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kata semalam iaitu 21 Lailatul Qadar. Tu kecek semula pula satu qadar. Malam mana pula, pendapat mana semula pula. Pentingnya nak ayatnya. Asira, salah seorang yang ditawan, tamat di masjid. Nabi mari masjid tubik pintu rumah dia masuk masjid tanya khabar. Apa khabar hari ni? Makan tak lagi? Apa ni sihat ke tak? Tanya 2-3 kalimah ya. Pergi semaya. Sudah semaya pula tanya pula khabar. 3 hari Nabi buat gitu. 3 hari. Maka Nabi kata lepas dia. Lepas. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, nak lepas kan tahun ni?" Tak apanya nak lepas kan dia dengan saja peri-peri itu. Maka Nabi kata lepas dia. Punam. Tengok punam lepas. Lepaslah sahabat. Sebab ini perintah Rasulullah. Metap perintah. Tahan kena turun. Tu. Gi tak lepas pada pagar Madinah dia panggil. Madinah. Kawasan Madinah kalau kita tak lepas pada bandar negara lah. Tak lepas pada kereta sebang lah. Potong klik mai semula. Mai cari Rasulullah. Nabi kata, "Apa mu klik mai pula? Saat ni aku lepas dah." Dia kata, "Ya Rasulullah, aku nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mengucap. Nabi tak ada dia dakwah sepatah habuk lagi. Nabi tak ada nak baca Quran, seayat habuk lagi dia masuk Islam dah. Akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia, yang comel, yang karim. Apa? Aku tak biasa nampak radap punam, presiden, nayuk mai dok tanya celesuk yang คนไร้ค่าอย่างผมนี่อะไรวะ ผมเป็นคนเฉลยธรรมดาบุกแกorang debe hak kafe tu orang kafe biasa tak ada tandang punam apa dia tu tapi peringkat presiden Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya khabar dia pagi petang kenyang tak lagi makan tak lagi 3 hari Nabi buat aku tertarik dengan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak boleh nak tinggal Madinah. Kena klik main ngucap kepada Rasul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak.
Asira sani, nah asira wi makan ke apa? Nah Allah Taala buka hati dengan tak ada nak ceramah. Akhlak wahai muslimin, ini satu juga pesan saya kepada fak kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku dibangkit untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, ramai daripada kita yang nesmaya bedah tapi akhlak insya-Allah. Nah, mulut ada patai, broh, nah orang panggil nah duk selalu menyakiti saudara misalnya. Akhlak. Maya dah retina tu semaya dah puasa dah zaman Nabi. Tapi gi wak nyanyi kok kucing. Wak nyanyi kok binatang dia pera. Neraka juga. Masya-Allah. Akhlak. Masuk neraka ki duk mengenak kucing. Akhlak kaum muslim. Semaya dah, puasa dah, wak haji dah, tapi akhlak dak comel neraka juga. Itulah sekali lagi hari ni sebagai hujung-hujung Ramadan. Nak tubik dah ni. Kalau kita masuk syahad was kurusuh ni 2-3 hari obrom nak habis dah. Sebulan obrom lama ni. Tubik ni dia kena beza pada hak belum obrom lah. Semaya bel kita qiyam tarawih kita habis dah misalnya tarawih. Qiyam mulai masih ada. Quran dah boleh khatam 2-3 kali dah. Quran masih lagi ada Quran baca lagi boleh lain pun misalnya. Pesan ni akhir-akhir. Akhlak-akhlak yang mulia lain pun sedekah penuh alhamdulillah berah-berah terah. Orang panggil dalam batik-batik, dalam peti-peti anak yatim gapo alhamdulillah. Sampai beratus ribu alhamdulillah. Boleh lain pun kena halal juga sedekah bantu anak yatim orang fakir. Lepas tu akhir sikit ayat seterusnya innama nut'imukum liwajhillah. Kami wi makan ni sani kok anak yatim, kok miskin, kok tawan ne pereh untuk Allah. Wajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak ada nak sekali balasan, nak balas dak. Tak ada nak balas. Nak balas kan anak yatim. Nak balas kan orang miskin. Kita wi dia hari ni esok habis duit 300 kok dak wi dia tu. Nak balas gapo? Tak ada nak balas. Bagi panggil wi yang semata-mata lillah sungguh. Kalau kita wi, sayang kita beranak kita bagilah baju ke anak dia. Kita ada harapan kalau kita boleh anak, yo mari pula makan apa ni baju ke anak kita. Yang ngekor yang panggil kita pergi makan ngekor anak dia. Kita harap juga satu hari apabila kita ngekor kita panggil dia pula. Dia panggil ada sikit sebanyak hati tu rasa ada juga harapan nak balas kelik dan sebagainya. Tapi wi ke anak yatim tak ada harapan nak balas. Wi kok tawan ne pereh mungkin dia perak lagi. Tak jumpa apa bila boleh hadir. Liwajhillah. Ni hak ni kita nak. Liwajhillah. Bukan hanya makan ni, segala biarlah lillah. Ni satu juga pesan ni pada mu'takifin, mu'takifat. Lillah sungguh. Lepas tu rasa manusia nak mari tak ada gapo, tak ada masalah apa. Manusia nak wihabuai gapo tak ada gapo, tapi biarlah titik mula-mula kita buat benar tu kerana Allah. Langkah pertama rank plak dan anrek ที่ทำสิ่งนั้นเพื่อ Allah. Lepas tu habuai dunia pun ตอบแทนจะมาตามหลังก็ไม่ได้เสียอะไร tak ada apa. Tapi hak mula-mula tu biar kerana Allah. Li wajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tak ada nak balas semula, tak ada nak terima kasih pun tak sia ci boleh. Ci boleh tak sia. Itulah mungkin setengah jam lebih kurang kuliah subuh pada hari itu pagi 27 Ramadan. Nak kita pakat bersama-sama boleh faham 2 ayat yang dibaca oleh Tok Imam. Dan mungkin ayat ini selalu dibaca oleh Tok Imam di kampung kita, di masjid kita. Sebab 2 surah ni Nabi SAW selalu baca pada pagi Jumaat. Semaya Jumaat semaya subuh hari Jumaat Nabi baca surah ni lah Sajadah dengan insan. Sebab itulah 20 atau 30 ayat lebih-lebih daripada surah Al-Insan dan juga Sajadah 30 ayat kita patut belajar. Patut orang panggil ambil tahu tafsir supaya kita bapak semaya kurang-kurangnya hari subuh Jumaat tu faham dah. Gapo tu email dah kata tu ayat gapo tu. Itulah salah satu daripada burian Ramadan. Ambil berat Al-Quran. Kita ada halaqah Quran tengah-tengah hari Ramadan. Duk dengar syekh kita duk mengajar tafsir Quran.
บทเรียนเดียวเนี่ยนะkita kena wiความสำคัญke Quran lepas pada ni saya sehari saya minta tak ada penanya saya sehari hai nah wi faham Quran saya sehari sebulan boleh 30 ayat setahun 360 ayat masya-Allah 10 tahun 3600 ayat 20 tahun habis Quran Ustaz kita faham nah benda ni berhajat kepada kan plan kan wang pen kalau tak wang pen dah habis nah kalau orang hak itu dah hak faham dah ustaz-ustaz kita akadkan satu taraf lagi kita ngapa Quran pula oh tak ada dah kita ni umur banyak dak saya sehari minta saya sehari kita umur 30 dah ustaz ni 30 dah jadi ustaz dah 30 kita tak plan umur 50 ingat Quran sebuah tak ada lewat apa lagi nah Quran ada 1000 ayat lebih nah dak siapa 20 tahun ngapa sehari seayat boleh saya rasa kalau hati yang keazaman yang kuat sebab sahabat dulu masuk Islam umur 40 dah setengah sahabat dia ingat Quran sebuah nah ulama ramai yang mai dok jadi ulama mengaji masuk umur 30-40 dah tapi dia ingat hadis beribu lepas itu nah soalan nak ke tak seh hati lawa ke dok nah kalau tak lawa kalau muda tak ingat juga umur nah belah-belah tak erat juga sebab hati tak erat dah sebab tu hari ni nah wis semangat sikit semangat nah orang yang belum mengerti al-Quran usaha nah Ramadan harpe kena faham Quran lebih pada hak ni 300 ayat lebih sebab ada 360 hari lagi Ramadan harpe orang hak ngapa Quran dah nah faham Quran dah tak ingat lagi Quran nah ataupun ingat satu juz baru misalnya harpe kena ingat 2 juz dah 3 juz dah weh sebab Ramadan nah sayat kita nak ngapa lepas pada Ramadan itulah nah memang seterusnya nah Ramadan nah membawa kebaikan selepas Ramadan amalan di bulan Ramadan diteruskan lepas pada bulan Ramadan al-Mubarak. Nah sekadar itulah kuliah subuh yang saya dapat beri kepada ikhwah muslimin musliman mu'takifin mu'takifat pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan itu dijadikan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang boleh guna. Walau tidak semua pun boleh sepatah dua patah daripada nasihat tadi agar itulah mizan hasanat. Saya harapkan ilmu ini dituliskan dalam neraca amalan baik saya dan bagi kita pendengar boleh amal soleh yang kita buat maka itu kembali kepada diri kita sendiri. Man amila salihan fali nafsih, barang siapa amal soleh maka habuannya kepada dirinya sendiri. Sekadar itulah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.